السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد. Alhamdulillah. Pertamanya marilah sama-sama kita rapatkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita dapat sama-sama hadir ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sebentar tadi hujan, alhamdulillah Allah memberikan kekuatan kepada kita. Walaupun hujan boleh dapat hadir. Ini adalah suatu pilihan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala juga kerana Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberikan kesempatan umur kepada kita. Hidup di dunia ini masih lagi berpeluang untuk menambah amal, menambah ilmu, meningkatkan ketakwaan untuk dibawa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita nikmat yang sangat bernilai, nikmat yang paling bernilai, iaitu apa dia? Nikmat iman. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan. Ketiga-tiga ni adalah nikmat yang terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Yang mana iman menjadikan diri kita ini orang yang mukmin. Islam menjadikan diri kita ini seorang muslim. Ihsan pula menjadikan diri kita ini seorang yang muhsin. Tiga-tiga ini adalah nikmat yang paling besar Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Yang mana dengan nikmat tersebut akan menentukan kehidupan kita di akhirat nanti, sama ada selamat ataupun tidak. Walaupun seorang tersebut ada sebesar zarah sahaja iman di dalam hatinya, di akhirat nanti dengan iman yang sebesar zarah, sekecil zarah tersebut, hanya sedikit sahaja imannya kepada Allah, tetapi disebabkan adanya iman tersebut akan menyelamatkan diri dia daripada selama-lamanya masuk ke dalam neraka dan akan dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mungkin sebelum itu dia melakukan maksiat, keingkaran kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi disebabkan adanya iman dalam diri dia, maka dia akan selamat di akhirat nanti. Sebab itu nikmat yang paling besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita adalah nikmat iman, nikmat Islam, dan juga yang ketiga nikmat ihsan. Jadi kita ini yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ketiga nikmat tersebut patut menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang bersyukur, senantiasa bersyukur
di atas nikmat yang Allah berikan kepada kita tersebut, iaitu dengan kita gunakan nikmat tersebut, kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Nikmat iman yang Allah berikan kepada kita tersebut kita jaga. Islam yang Allah berikan kepada kita tersebut kita jaga. Ihsan yang Allah SWT berikan kepada kita tersebut juga kita jaga. Kita jaga ketiga-tiga nikmat tersebut. Itu tanda kita hamba Allah SWT yang bersyukur kepada Allah SWT. Bagaimana cara dia untuk kita jaga ketiga-tiga nikmat tersebut? Antaranya, yang pertama perlu kita lakukan, iaitu kita kena mempelajari, mendalami ilmu berkenaan dengan ketiga-tiga perkara tersebut. Pertama, berkenaan dengan iman. Kita tidak boleh mengaku sahaja beriman, kita tidak boleh mengaku sahaja Islam, kita tidak boleh mengaku sahaja kita ini ada ihsan, tetapi kita tidak ada ilmu berkenaan dengan iman, berkenaan dengan Islam dan juga ihsan. Maknanya kita hanya cuma omong kosong. Bukti yang kita ini betul-betul bersyukur dengan pemberian nikmat iman, Islam dan ihsan yang Allah berikan kepada kita ini, kita mendalami ilmu, kita mencari ilmu berkenaan dengan tiga-tiga perkara tersebut. Yang mana iman, ilmu yang dikatakan dengan iman tersebut, iaitu ilmu yang berkenaan dengan akidah. Akidah kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu berkenaan dengan akidah, ilmu ataupun ilmu tauhid, ilmu kita nak mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Itu ilmu yang pertama. Yang kedua, berkenaan dengan Islam, ilmu yang dinamakan dengan ilmu syariat ataupun fiqh, berkenaan dengan hukum hakam. Yang ketiga, ihsan, iaitu ilmu yang berkenaan dengan akhlak ataupun tasawuf. Ketiga-tiga ilmu ini fardu ain, hukumnya fardu ain. Setiap daripada kita wajib untuk mempelajari ilmu ini, ilmu akidah, ilmu syariat dan juga ilmu akhlak. Fardu ain. Dia ilmu ni ada fardu ain, ada fardu kifayah. Macam solat lah, solat ada yang fardu ain, fardu kifayah. Ilmu pun macam tu juga, ada yang fardu ain, ada yang fardu kifayah. Fardu ain ni wajib, tidak boleh tidak. Setiap orang yang mengaku beriman kepada Allah, mengaku Islam, wajib dia kuasai ilmu ini. Dia tidak boleh bagi alasan, tidak boleh memberikan alasan, bagi alasan untuk tidak berusaha untuk mendalami ilmu ini, kerana ilmu ini adalah fardu ain, iaitu akidah, syariat dan juga akhlak. Ketiga-tiga ilmu ini setiap daripada kita wajib untuk kita pelajari. Sebabnya antara syarat Allah Subhanahu wa taala terima amal ibadah kita, antara syarat dia iaitu mesti bertepatan dengan syariat, dan juga mesti semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala, mengikut cara yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu kita, setiap orang yang muslim, wajib fardu ain mempelajari ilmu yang dikatakan ilmu akidah, ilmu syariat dan juga ilmu akhlak. Adapun ilmu-ilmu selain daripada ketiga-tiga tersebut hanya fardu kifayah. Fardu kifayah. Ketiga-tiga ilmu tadi itu adalah fardu ain. Maknanya kalau fardu kifayah, ilmu lain,
kalau kita tak pelajari, tidak mengapa, maknanya tidak berdosa. Mungkin ada orang lain yang pelajari ilmu tersebut. Yang dimaksudkan dengan ilmu berkenaan fardu kifayah, bukan ilmu dunia. Ada juga ilmu-ilmu agama, bidang-bidang agama yang hukum dia fardu kifayah sahaja kita pelajari. Jadi ketiga-tiga ilmu ni nak tak nak kita mesti pelajari. Kalau kita tak ada usaha untuk mempelajari ketiga-tiga ilmu ini, maka kita akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat nanti. Sebab itu kita tidak boleh beribadat mengikut syariat dengan ikut-ikutan sahaja, ikut-ikutan sahaja. Tetapi kita perlu ada ilmu berkenaan dengan apa yang kita lakukan, ibadat yang kita lakukan, terutamanya akidah, syariat dan juga akhlak. Jadi banyak kitab-kitab yang telah dikarang oleh ulama-ulama berkenaan dengan ilmu-ilmu tersebut. Kitab yang membicarakan tentang ilmu tauhid, kitab yang membicarakan tentang ilmu syariat dan juga akhlak. Contohnya kitab yang berkenaan dengan syariat, banyak kitab-kitab, kalau nak disebutkan terlampau banyak. Antaranya yang biasa kita pelajari, kitab Muniatul Musalli yang dipelajari di masjid ni, kitab Fiqh Manhaji, kitab Fiqh Safinatun Najah. Banyak lagi kitab-kitab fiqh yang kita boleh dalami, kita boleh pelajari. Cuma kitab-kitab berkenaan dengan ilmu akidah, ilmu syariat, ilmu akhlak ni, kita nak pelajari, kita kena berguru. Jangan kita pandai-pandai baca sendiri. Lagi-lagilah kitab yang bahasa dia tinggi, yang agak susah untuk kita fahami. Kitab-kitab lama contohnya, kitab-kitab Jawi lama, kalau kita tak biasa baca, dia tak faham. Sebab tulisan dia ada kalanya kitab tersebut diterjemahkan sebiji daripada kitab Arab. Jadi dia menggunakan istilah Arab, dia menggunakan dhamir daripada bahasa Arab. Jadi kalau kita tak berguru, kalau kita baca sendiri, berkemungkinan kita akan silap faham. Begitu juga ilmu akhlak yang biasa kita pelajari di masjid ni, kitab Nawar Bagi Hati, ataupun kitab Hidayatus Salikin, Bidayatul Hidayah, karangan Imam Ghazali. Banyak lagi kitab-kitab akhlak yang kita boleh pelajari. Semua ilmu-ilmu ni wajib kita pelajari untuk menjadikan kita ini hidup di dunia ini mengikut betul-betul apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan sekadar kita hanya ikut-ikutan saja, tetapi kita melakukan pekerjaan kita di dunia ini, melakukan ketaatan kita di dunia ini mengikut ilmu yang benar, yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan juga yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi antara kitab yang insya-Allah saya akan bawa, sebelum ni saya bawa kitab hadis 40. Tapi kitab hadis 40 tersebut saya hanya sambung daripada ustaz yang sebelum tu dah bawa dan dia berhenti. Dia berhenti lama. Lepas tu saya bawa kitab hadis 40. Baru-baru ni dia nak mengajar balik, nak gunakan kitab tu balik. Jadi saya berhentilah kitab hadis 40 tu.
Jadi saya pun cari kitab apa yang boleh saya bawa, yang boleh memberikan manfaat kepada kita semua. Sebab kita yang kurang ilmu ni perlu kepada kitab. Perlu kepada kitab. Sebab kalau kita tak perlu kepada, kita tak gunakan kitab, kadang-kadang kita akan melencong sana sini. Tak ada panduan. Sebab ilmu kita ilmu yang kurang. Sebab tu kita perlukan kitab. Jadi saya cari kitab. Yang kitab ni saya rasa boleh memberikan manfaat yang besar kepada kita. Sebab sebelum ni kitab ni pun pernah dibawa di masjid ni oleh Ustaz Fakhrul Razi. Tapi dia pun dah tak mengajar, dah berhenti dan tak sempat habis. Baru sebahagian sahaja dibaca kitab ni. Jadi insya-Allah saya akan cuba bawa kitab ini. Kitab ni agak besar lah. Dia ada 4 jilid. 4 jilid yang dinamakan dengan kitab Sayrus Salikin. Sayrus Salikin ila ibadati Rabbil Alamin. Perjalanan orang yang salih untuk memperhambakan diri kepada Tuhan sekalian alam. Kitab ni ada 4 jilid, dan 1 jilid pun dah tebal macam ni. Agak tebal lah. 1 jilid ni lebih kurang muka surat dia 621 muka surat. Kitab ni kitab yang agak besar. Dia sebab panjang kitab ni sebab di dalamnya dia membicarakan tentang soal akidah, syariat dan juga akhlak. Ketiga-tiganya ada. Walaupun tidak terperinci, tetapi kalau kita boleh khatam, insya-Allah dia boleh memberikan panduan dalam kehidupan kita. Memberikan panduan dalam kehidupan kita. Yang dikatakan, boleh dikatakan lengkap ilmu berkenaan dengan akidah, syariat dan juga akhlak dalam kitab. Sebab tu dia agak panjang. Ada setengah kitab dia bicarakan hanya akidah saja. Ada setengah kitab dibicarakan hanya syariat saja. Ada setengah kitab dia hanya bicarakan tentang akhlak. Jadi dia kurang panjang. Tapi kitab ni ketiga-tiganya ada. Walaupun saya rasa agak berat kitab ni. Rasa tak mampu untuk bawa kitab ni, rasa tak layak untuk bawa kitab ni. Tetapi bila fikirkan balik, kadang-kadang kita ni kalau bukan sebab mendengar kuliah, mendengar pengajian ataupun memberikan kuliah, memberikan tazkirah, membaca kitab, memberikan ilmu, kita tak mampu untuk baca kitab sepenuhnya. Kadang-kadang baca baru sebahagian dah berhenti. Tapi dengan kita membaca kitab, mengajar kitab ataupun kita mendengar kuliah, mendengar tazkirah, dengan sendirinya akan membantu untuk kita dapat mendalami kitab tersebut daripada mula sampai habis. Dan mungkin ada sebelum ni ilmu-ilmu yang telah kita pelajari sebelum ni ingat, tapi disebabkan lama kita tidak dengar, kita tidak pelajari ataupun kita tidak mengajar berkenaan dengan ilmu tersebut, kita akan lupa. Jadi mudah-mudahan dengan kita membaca kitab ni, sama ada saya ataupun tuan-tuan para jemaah sekalian dapat mendalami kembali ataupun memperingati kembali ilmu-ilmu yang mungkin sebelum ni kita telah lupa berkenaan dengan akidah, syariat dan juga akhlak. Kitab ni kitab yang terkenal di Nusantara kita ni, alam Melayu, bukan sahaja di Malaysia tetapi malahan di luar negara, contohnya di Thailand, di Indonesia. Mereka banyak menggunakan kitab ni dalam pondok-pondok pengajian mereka untuk memberikan lebih kefahaman berkenaan dengan agama kita. Kitab Sayrus Salikin
ila ibadati rabbil alamin, yang dikarang oleh Syekh Abdul Samad Al-Falimbani. Syekh Abdul Samad Al-Falimbani rahimahullahu ta'ala. Sejarah hidup dia agak hebat dan menarik kalau kita hayati. Walaupun tidak banyak diceritakan, maknanya tidak ada detail, tidak ada kepastian yang tepat berkenaan dengan riwayat hidupnya, tetapi melalui sumber yang sahih, riwayat hidup dia ni adalah seorang yang sangat hebat, yang terkenal di Nusantara. Bukan saja Nusantara, tapi boleh dikatakan seluruh dunia. Kalau yang mengkaji tentang sejarah ni, dia akan mengkagumi Syekh Abdul Samad Al-Falimbani ini. Kerana apa? Kerana Syekh Abdul Samad Al-Falimbani ini bukan sahaja hebat dari segi ilmunya, tetapi hebat dari segi perjuangannya. Perjuangan menentang penjajah, menentang orang kafir yang menjajah. Yang mana beliau lahir lebih kurang sekitar 1704 Masihi, tahun 1700. Maknanya lebih kurang dah 300 tahun yang lalu Syekh Abdul Samad. Dia lahir pada ketika Nusantara ni dijajah. Syekh Abdul Samad ni dia lahir di Palembang, sebab tu nama dia Syekh Abdul Samad Al-Falimbani. Falimbani ni mengikut nama tempat dia lahir di Palembang, di Indonesia. Dia lahir pada tahun 1704 Masihi lebih kurang. Pada ketika itu negaranya dijajah, sedang dijajah oleh Belanda. Dan Syekh Abdul Samad Al-Falimbani ini keturunan dia adalah keturunan ulama. Yang mana kalau kita lihat kebanyakan ulama-ulama yang hebat sezaman dahulu, keturunan dia adalah keturunan yang hebat juga. Maknanya daripada tok nenek moyang mereka ini adalah seorang yang hebat juga. Syekh Abdul Samad Al-Falimbani ini, dia punya ayah dia iaitu Syekh Abdul Jalil. Syekh Abdul Jalil ni pernah menjadi mufti kerajaan Kedah. Masa zaman tu bukan negeri Kedah, masa zaman tu kerajaan Kedah. Yang mana ayah Syekh Abdul Samad ni, Syekh Abdul Jalil ni adalah keturunan daripada Arab Yaman. Atuk dia pun Syekh Abdul Wahab adalah orang alim. Maknanya daripada tok dia pun orang alim, orang yang tinggi ilmunya. Ayah dia Syekh Abdul Jalil pernah menjadi mufti kerajaan Kedah pada ketika itu. Ayah dia ni dia kahwin dua. Isteri yang pertama orang Kedah, kerajaan Kedah, isteri yang pertama. Nama dia Wan Zainab. Yang tu memang orang Kedah. Maknanya dia berhijrah ke Nusantara ni dan dia berkahwin dengan isteri yang pertama dia, iaitu daripada kerajaan Kedah. Dan selepas tu dia berhijrah ke Palembang, Indonesia. Di situ dia bertemu dengan ibu kepada Syekh Abdul Samad ni. Dia berkahwin dengan ibu kepada Syekh Abdul Samad ni. Maknanya isteri yang kedua, yang bernama Raden Allahumma salli ala Muhammad, Raden Ratni, orang Palembang. Maknanya Syekh Abdul Samad ni dia punya ayah dia keturunan Arab Yaman, Syekh Abdul Jalil, dan ibu dia adalah orang daripada Palembang, dan dia lahir di Palembang. Itu sejarah kelahiran Syekh Abdul Samad. Dan selepas dia membesar, dia belajar, ayah dia hantar dia
ke Patani. Patani untuk mendalami ilmu. Mendalami ilmu di situ terlebih dahulu. Dan guru yang pertama sudah semestinya lah ayah dia sendiri, iaitu Syekh Abdul Jalil, yang mengajar dia daripada kecil. Sebab itu dia dihantar ke Patani untuk mendalami ilmu di situ, lebih kurang 10 tahun. Selepas daripada itu dia dihantar ke Mekah. Mekah selama lebih kurang 30 tahun dia duduk di Mekah, belajar di sana selama lebih kurang 30 tahun. 30 tahun. Kalau kita lihat ulama-ulama dahulu yang hebat-hebat, ulama di Nusantara ni yang hebat-hebat, yang mengarang kitab yang hebat-hebat, mereka ni kebanyakannya mendalami ilmu di Mekah. Mekah tu satu lagi lama, bukan sekejap, berpuluh tahun dia mendalami ilmu, sampai 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun mendalami ilmu. Zaman sekarang ni kita masuk universiti, kalau diploma lebih kurang 2 tahun, 3 tahun. Lepas tu kita sambung degree lebih kurang 3 tahun, 4 tahun. Lepas tu ambil PhD, master. Kerana tak sampai 10 tahun pun, baru beberapa tahun. Kalau degree tu mungkin 4 tahun, 5 tahun. Tetapi dah rasa ilmu ni hebat, rasa ilmu ni banyak, lebih banyak daripada ulama-ulama yang dahulu, sehingga mempertikaikan keilmuan ulama-ulama yang terdahulu. Sedangkan ulama dahulu ni, hebatnya mereka ini bukan sekadar lamanya mereka mendalami ilmu, tetapi perjuangan dia untuk mendapatkan ilmu tersebut. Kebanyakan ulama-ulama yang hebat, yang mengeluarkan kitab-kitab yang hebat, yang berkat sehingga dipelajari sehingga hari ini di merata tempat, kebanyakan mereka ini dalam mereka mendalami ilmu, sejarahnya mereka mendalami ilmu dalam keadaan yang susah payah. Dalam keadaan susah payah, bersungguh-sungguh. Maknanya pada ketika mereka mendalami ilmu tersebut, memang mereka betul-betul lakkan ilmu tersebut. Berbeza dengan kita. Contohlah kalau kita masuk universiti, kadang-kadang ada setengah daripada kita bukan sekadar nak ilmu, tapi lebih kepada nak kelulusan sijil. Sebab itu dari segi kualiti ilmu tu berbeza dengan ulama yang dahulu. Kebanyakan ulama dahulu yang kitab-kitab mereka yang ada keberkatannya dipelajari sehingga hari ini di merata tempat, mereka ini sejarahnya dalam mendalami ilmu memang bersungguh-sungguh dalam keadaan yang susah payah. Walaupun bersusah payah, tidak ada kemudahan, tidak ada kewangan, dalam keadaan negara dijajah, dalam keadaan susah, tetapi mereka berusaha juga untuk mendapatkan ilmu. Sebab itulah ilmu yang mereka perolehi tersebut ada kualitinya, ada kualiti, ada keberkatannya. Sebab itu kalau kita pada hari ini, kadang-kadang kita tengok, lama dah kita belajar, lama dah kita belajar, daripada kecil kita masuk sekolah, dewasa masuk universiti, lepas habis universiti kita mungkin sambung lagi di mana-mana kelas-kelas yang mengajar ilmu, kemudian di masjid-masjid, sehingga kadang-kadang sampai kita umur kita dah 60-70 tahun. Lama kita belajar. Kalau ikutkan lama lah, tak berhenti kita belajar kan, lama. Tetapi walaupun lama kita rasa kita belajar, tetapi kadang-kadang yang basic, contohnya berkenaan dengan fardu ain lah, berkenaan dengan akidah, syariat dan juga akhlak ni, banyak benda yang masih kita tak tahu, banyak benda yang masih kita tak faham.
Sedangkan kita dah belajar bukan daripada kecil lagi sampailah kita dah dewasa, dan dah lanjut umur kita. Sebab apa? Walaupun lama tempoh belajar tersebut, tetapi kefahaman tentang ilmu tersebut kurang. Sebab apa? Sebab kita belajar dalam keadaan yang mungkin kurang bersungguh-sungguh. Beza dengan orang dahulu. Mereka menuntut ilmu dalam keadaan sungguh-sungguh, betul-betul nakkan ilmu tersebut. Tapi kita zaman sekarang ni, kalau kita belajar ilmu, mendalami ilmu, satu ilmu, dalam keadaan kita memang betul-betul nakkan kefahaman, nakkan ilmu tersebut, insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan membukakan kefahaman kepada kita. Allah akan memberikan kepada kita ilmu. Sebab kita ini hanya usaha sahaja. Contoh, kita duduk di tempat pengajian, kita dengar kuliah, kita dengar tazkirah, itu adalah salah satu usaha untuk kita mendapatkan ilmu. Tetapi yang memberikan kefahaman, yang memberikan ilmu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau Allah tak nak memberikan kefahaman kepada kita, Allah tak nak masukkan ilmu dalam dada kita, sebab itu kita masih tak faham. Sebab itu walaupun kita kadang-kadang lama kita duduk dalam pengajian, tetapi kita tak faham apa yang kita dengar, sebab Allah tak memberikan kefahaman kepada kita. Sebab yang memberikan kefahaman adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu untuk kita mendapatkan kefahaman yang betul-betul tentang ilmu yang kita pelajari, sebelum daripada kita belajar lagi, kita kena betulkan diri kita. Kita kena jaga dari segi adab kita, kita kena jaga dari segi hati kita, supaya mudah-mudahan dengan kita jaga perkara tersebut, kita tunjukkan kesungguhan kita tersebut, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kefahaman dan ilmu kepada kita. Itu nak cerita bezanya keilmuan zaman kita ini dengan ulama-ulama yang terdahulu, yang mana hebatnya mereka. Hebat mereka ini disebabkan hebatnya mereka dalam menuntut ilmu, dalam keadaan yang bersusah payah, bersungguh-sungguh untuk mendapatkan ilmu tersebut, sehinggalah Allah SWT memberikan keberkatan kepada ilmu mereka, sehingga ke hari ini ilmu mereka tersebut masih disebarkan dan memberikan manfaat kepada seluruh umat. Inilah yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalath, shadaqatin jariyah aw 'ilmun yuntafa'u bih aw waladun salih yad'u lahu." Bila mati anak Adam tersebut, terputuslah segala amal kecuali 3 perkara. Yang pertama, sedekah jariah, sedekah yang berjalan, dia punya pahalanya. Contohnya dia bina masjid, bina sekolah, bina tempat-tempat yang memberikan manfaat kepada umat, yang mana pahalanya akan berterusan. Selagi mana digunakan tempat tersebut, selagi itulah pahala tersebut akan berkekalan, berjalan, walaupun orang tersebut telah meninggal dunia. Yang kedua, ilmu yang dimanfaatkan, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat contohnya macam inilah, kitab-kitab yang dikarang oleh ulama-ulama yang terdahulu sehingga hari ini masih digunakan. Walaupun mereka karang ni 300 tahun dahulu, 500 tahun dahulu, 1000 tahun dahulu, tetapi masih lagi digunakan sehingga ke hari ini. Sebab apa? Sebab ada keberkatan padanya. Ada keberkatan padanya yang menjadikan kitab-kitab mereka, ilmu-ilmu mereka masih kekal digunakan, masih kekal didengari, masih kekal disebarkan sehingga hari ini. Yang kalau dikira berapa banyak pahala yang mereka perolehi daripada ilmu yang mereka telah sampaikan kepada kita ini. Syekh Abdul Samad Al-Falimbani ni belajar di Mekah 30 tahun, kemudian dia sambung di Madinah lebih kurang 5 tahun, diriwayatkan.
Kemudian dia balik ke Palembang dalam keadaan negara dia sedang dijajah, sedang dijajah oleh Belanda. Dalam keadaan dijajah oleh Belanda dan dia tak mampu untuk berbuat apa-apa pada ketika itu. Akhirnya dia kembali ke Mekah balik. Kembali ke Mekah, dia mengajar, dia karang kitab di sana, sehingga akhirnya sahabat dia di Kedah mengutus surat kepada dia, meminta untuk dia kembali ke sini, ke Kedah, untuk membantu. Pada ketika itu kerajaan Kedah sedang diserang oleh Siam. Minta untuk balik untuk membantu dia. Pada ketika itu diriwayatkan umurnya lebih kurang 80 tahun. Dia balik ke Kedah. Pada ketika itu umur dia 80 tahun. Dia balik dan dia terus berjuang melawan Siam, melawan penjajah pada ketika itu. Lawan, akhirnya dia syahid. Dan kebanyakan orang semua tak tahu kat mana jasad dia dikebumikan, kat mana dia syahid tersebut. Sehinggalah orang mengkaji. Baru-baru ni, beberapa tahun kebelakangan ni sahaja yang mereka telah boleh sahkan kat mana makam dia dikebumikan. Akhirnya setelah berapa ratus tahun barulah dipastikan makam yang sebenar dia dikebumikan di mana. Dia dikebumikan di Patani, yang mana dikebumikan hanya jasad sahaja di situ, tetapi kepalanya tak ada di situ. Kepalanya di Museum Siam, Museum Thailand. Ada yang lawat ke sana, boleh nampak kepala yang telah dipancung oleh tentera Siam. Dipancung, dan Raja Siam pada ketika itu dia bagi tahu tentera dia nak, walaupun dia hidup ke mati ke, dia nak juga kepala dia tu dibawa. Dan sampai sekarang kepala tersebut berada di Museum Siam. Pada ketika itu umur dia dikatakan lebih kurang 88 tahun pada ketika dia wafat, meninggal dunia. Hebatnya ulama masa dahulu, dalam keadaan ilmu yang banyak, ilmu yang tinggi, mengajar, mengarang kitab. Dalam masa yang sama dia berjuang melawan kufar, berjuang mempertahankan negara umat Islam. Sebab itu Allah SWT berikan kepada dia keberkatan ilmunya, yang mana sehingga ke hari ini kitabnya meluas, diajar di merata tempat, digunakan ilmunya di merata tempat untuk dijadikan panduan, pedoman kepada umat Islam pada hari ini. Itulah sedikit sebanyak riwayat hidup Syekh Abdul Samad Al-Palimbani, ulama yang hebat, ulama Nusantara yang hebat, yang mana hebat bukan dari segi ilmunya, tetapi hebat dari perjuangannya, hebat perjalanan hidupnya, sehingga kan Allah SWT memberikan keberkatan kepada kehidupannya, ilmunya, yang mana kita hari ini, banyak daripada kita hari ini mendapat ilmu daripada ilmu-ilmu yang telah dikarang dan disampaikan oleh Syekh Abdul Samad Al-Palimbani. Ini sedikit sebanyak riwayat hidup Syekh Abdul Samad Al-Palimbani, yang mana sebelum kita masuk kitab ni, kita perlu kenal siapakah pengarang kitab ini, kerana mudah-mudahan dengan kita kenal pengarang kitab ini, kita lebih rasa keinginan yang lebih untuk kita mengetahui apa yang ada di dalam kitab yang dikarang oleh Syekh Abdul Samad Al-Palimbani. Mudah-mudahan sedikit perkongsian uraian saya berkenaan dengan riwayat hidup Syekh Abdul Samad Al-Palimbani ini akan berikan manfaat kepada kita semua sebelum kita masuk ke dalam kitab yang dikarang oleh beliau. Yang selepas ini kita akan masuk muqaddimah kitab dahulu, yang mana di dalam jilid yang pertama ni ada membicarakan tentang sebelum
masuk berkenaan dengan akidah, ada membicarakan tentang kelebihan kepentingan ilmu dahulu, barulah masuk dalam bab usuluddin, bab akidah. Sebab itu masuk di dalam bab fiqh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kekuatan, kefahaman kepada saya untuk membawa kitab ini, memperjelaskan, menghuraikannya mengikut apa yang dikehendaki oleh pengarang kitab ini. Mudah-mudahan Allah SWT membantu saya, dan mudah-mudahan Allah SWT memberikan kefahaman kepada kita semua. Apa yang baik datang daripada Allah SWT, apa yang kurang dan lemah tersebut daripada kelemahan diri saya, mudah-mudahan Allah SWT mengampunkan saya, dan mudah-mudahan dan saya mohon kemaafan kepada para jemaah sekalian. Moga-moga Allah SWT menilai apa yang kita lakukan ini untuk diberikan ganjaran yang sebaiknya di akhirat nanti, insya-Allah. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم فينا شقيا ولا محروما ولا مطرودا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.